Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita meraihkan Hari Peneroka Felda 2023 daripada MAIP Serdang, dan kita ketika ini ingin membincangkan berkenaan dengan masa depan Felda. Sebahagian daripada besar daripada perancangan tersebut sudah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beberapa pengumuman besar yang beliau sifatkan sebagai memberikan kelegaan kepada peneroka dan juga membantu Felda untuk meneroka masa depan lebih baik untuk para peneroka. Dan ketika ini kita nak mengupas lanjut berkenaan dengan beberapa hal yang dibangkitkan berkenaan dengan Felda sepanjang beberapa hari ini. Ketika ini kita bersama-sama dengan tetamu Datuk Amiruddin Abdul Sattar yang merupakan pengarah besar Felda ketika ini. Dan Datuk, antara perkara yang paling besar yang diberikan tumpuan berkenaan Felda ialah isu hutang yang sudah pun dihapuskan, diluluskan oleh kerajaan, yang mana Perdana Menteri sebut 1 bilion untuk tempoh 10 tahun akan datang. Mungkin kita boleh mulakan dahulu dengan hal tersebut, bagaimana kita nak pastikan disiplin kewangan Felda terus mampan untuk masa depan. Terima kasih Wani kerana menjemput saya dan sudi datang ke Hari Peneroka di MAIP. Memang beban terbesar Felda sejak kebelakangan ini adalah bebanan hutang yang sangat tinggi, di mana kalau tanpa bantuan kerajaan memang Felda tak mampu nak bayar semula hutang yang melebihi 10 bilion ringgit. Alhamdulillah dengan sumbangan daripada kerajaan, kita boleh ibaratkan sebagai sumbangan sebab Felda tak perlu bayar balik, sebanyak 1 bilion setahun selama 10 tahun, bermakna Felda tidak perlu melalui peringkat kekangan wang tunai ataupun dana untuk membayar semula hutang-hutang lama. Maju ke hadapan, nombor satu, Felda sepatutnya tidak membuat pinjaman baru. Jadi memang kalau kita ada pinjaman baru, dia akan merencatkan aktiviti-aktiviti dalam Felda, kerana banyak aktiviti yang kita harus lakukan, terutamanya untuk peneroka memerlukan dana. Jadi dengan status ataupun keadaan di mana kita ada dana lebihan selepas dibayar semula sukuk, insya-Allah kita dapat lebih giat dengan aktiviti-aktiviti memajukan dan juga menguruskan ladang-ladang kita. Lebih penting lagi adalah cara kita mengurus ladang. Sebab kita memerlukan dana hasil daripada jualan sawit, baik untuk peneroka maupun untuk Felda. Dan dengan hasil yang lebih, insya-Allah kita doakan dan harapkan ke hadapan nanti harga CPO ataupun sawit pun terus naik, dapat membantu Felda dan peneroka menjana pendapatan yang lebih. Diharap dengan keadaan wang tunai ataupun aliran dana yang lebih baik, kita dapat memajukan lebih baik lagi ladang-ladang kita dan juga peneroka secara amnya di seluruh kawasan Felda. Pada masa yang sama, dalam plan pemulihan Felda ni, kita diberi dana oleh kerajaan, termasuk dalam 10 bilion pinjaman tu untuk mengambil alih semula saham, pegangan saham di dalam FGB. Memang sebelum ini sumber utama dana ataupun hasil jualan datangnya daripada ladang LLA yang telah disenaraikan melalui FGB pada 10 tahun yang lalu. Jadi dengan pengambil alihan saham, di mana sekarang Felda mempunyai 82% pegangan saham di dalam FGB, bermakna kita akan mendapat lebih hasil ataupun dividen daripada FGB untuk menampung keperluan Felda untuk aktiviti-aktiviti peneroka. Jadi dengan berjayanya kita menambah pegangan saham di dalam FGB, secara tidak langsung memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan Felda. InsyaAllah kita akan bersama dengan FGB terus memajukan ladang-ladang sawit dan getah yang diusahakan oleh FGB. Itulah punca utama pendapatan dan kekuatan Felda itu sendiri. Kita kehilangan FGB untuk beberapa tahun sebelum ini. Dengan pulangnya FGB ke Felda, insyaAllah Felda akan berjaya.
Kepulangan FGV itulah masa terdekat ataupun Sudah. proses sudah bermula? Sudah hampir selesai. Oh, selesai. Sudah hampir selesai. Baru-baru ini dalam minggu lepas kita telah umumkan pengeluaran ataupun penerbitan saham preference share, di mana setiap 10 saham ordinary share akan diberi bonus issue sebanyak 1 preference share. Dan oleh kerana kita sekarang mempunyai 82% ordinary share, bermakna kita akan mendapat hasil terbitan baru nanti 82% preference share, di mana dalam terma-terma penerbitan preference share ini bermakna kita akan kunci ataupun lock hasil daripada ladang sawit FGV dan juga kilang FGV. 82% daripada profit ladang FGV akan disalurkan kepada pemegang saham preference share, di mana Felda mempunyai 82%. Itu yang kita harap dapat membantu Felda untuk ke hadapan nantilah. Dan bila sebut angka itu besar tu. Tapi untuk peneroka, maksudnya mereka akan dapat juga manfaatnya bagaimana ya? Tidak secara langsung. Kita telah lihat pada masa yang lalu, bila Felda kukuh dari segi kewangan, dari segi pengurusan, banyak yang Felda boleh lakukan untuk kebajikan peneroka. Jadi apa yang berlaku kekangan dalam masa 4, 5, 6 tahun yang lepas ni adalah kerana Felda tu sendiri lemah. Bila Felda lemah, tak dapat membantu peneroka. Jadi dengan berjayanya pengambil alihan saham FGV dan juga penerbitan saham preference share ini, bermakna Felda boleh berharap, kita boleh berharap dululah, bergantung juga pada hasil dan harga sawit kan. Pendapatan yang akan diberi kepada Felda melalui FGV akan bertambah. Jadi bila pendapatan bertambah, Felda, kedudukan kewangan Felda akan bertambah baik dan dapat membantu lebih banyak lagi peneroka, terutamanya peneroka yang susah. Kita diberi jaminan oleh kerajaan untuk menerbitkan sukuk. Itu step nombor 1. Daripada penerbitan sukuk 99 bilion yang mana kita telah laksanakan sehingga tahun lepas, kita ada dana untuk mengambil alih FGV. Sekarang di peringkat kedua, di mana kita diberi sumbangan oleh kerajaan untuk membayar balik sukuk tadi. Itu berkait semua. Jadi penerbitan sukuk asalnya dijamin oleh kerajaan, tapi sukuk tu banyaknya terbitan tu dibeli ataupun diambil oleh bank-bank lah. Di bank bagi dana pada Felda, Felda ambil alih FGV antaranya kegunaan sukuk tadi. So sekarang kerajaan bagi balik setiap tahun 1 bilion untuk tebus balik, bayar balik sukuk tadi. Dia ada tiga exercise yang berkait lah. So, tapi fokusnya ialah untuk memperkukuhkan kewangan Felda, semua tindakan-tindakan tadi itu kan. Datuk, kita beralih pada isu security makanan. Sebab bila sebut Felda, sawit, itulah yang sinonim. Tapi untuk ke hadapan ni memang ada perancangan untuk melihat kepada penanaman lain, soal rantaian bekalan makanan, isu security makanan. Sebelum ni ada penanaman kontan, perancangannya Datuk? Felda merupakan antara tuan tanah terbesar di Malaysia lah. Jadi kalau untuk sebarang aktiviti pertanian, penternakan memerlukan tanah. Jadi di Felda memang kita dah sedia ada tanah. Dan kita juga ada komuniti, terutamanya peneroka dan generasi yang boleh bekerja di ladang-ladang Felda ataupun di tanah-tanah Felda untuk aktiviti pertanian security makanan. Memang selama ini Felda pun telah mencuba beberapa projek untuk menambah baik security makanan Malaysia. Ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya. Tapi dengan saranan Perdana Menteri tadi, kita akan pergiatkan lagi dengan pengalaman yang kita ada sebelum ini, apa yang jadi, apa yang tak jadi, kita akan tambah baik. Of course, kita perlu cari dana lah. Jadi dengan keadaan Felda yang insya-Allah akan bertambah baik pada masa depan, kita ada tanah, kita ada komuniti ataupun sumber tenaga yang akan bekerja di ladang ataupun di projek-projek pertanian nanti, dan dengan keadaan kewangan yang lebih baik, insya-Allah 3 sumber utama tu kita akan usahakan untuk menjayakan projek security makanan untuk membantu Malaysia.
Setakat ni ada shortlisted pekan-pekan nak berikan tumpuan? Apa yang seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa projek yang kita laksanakan yang agak berjaya, terutamanya ternakan lembu daging, ayam kampung, dan beberapa usaha tani, terutamanya ni nenas MD2. Jadi kita akan tambah lagi dalam list kita untuk giatkan lagi aktiviti pertanian dan peternakan untuk menambah baik sekuriti makanan Malaysia. Apa respon peneroka bila mereka beralih kepada macam ayam? Ini memang orang cari setiap hari. Jadi adakah mereka rasa macam okey, lagi semangat daripada getah yang harga tak apa nak? Apa-apa usaha pun kena ada minat lah. Jadi bila kita nak lakukan sesuatu projek tambahan, ini kita panggil projek tambahan to supplement income peneroka, dia nombor satu kena ada minat. Of course kita dah ada tanah, kita dah ada modal sedikit sebanyak untuk lakukan aktiviti-aktiviti ini, tapi yang penting kena kenal pasti peneroka yang memang berminat untuk usahakan di ladang ternak kambing ataupun penternakan ayam contohnya. Jadi memang usaha kami untuk mencari di seluruh kawasan Felda mana-mana peneroka ataupun generasi yang berminat dalam aktiviti-aktiviti yang kita sebut tadi. Ketika ini ada generasi kedua, ketiga yang nyatakan minat tersebut, Datuk? Ya, memang sudah ada yang berlaku dan memang kita peruntukkan melalui PPP, program pertanian dan peternakan Felda, bukan sahaja kepada peneroka tetapi juga kepada generasi yang berminat dan masih tinggal di kawasan Felda lah. Oh, I see. So syarat lah tu. Itu antara syarat je lah. Kita tak maulah yang ada juga generasi yang duduk di London ke, di Australia ke. Dia harus tinggal dan melakukan projek tu di kawasan Felda. Maknanya bukan lepas tangan. Dapat dana, cari orang lain, tolong buatkan, dia duduk di tempat lain. Tak boleh macam tu. Tak boleh lah, sebab dana daripada kita. Dan penyertaan tu setakat ni termasuk juga di Sahabat di Sabah? Ya, termasuk di semua kawasan Felda. Itu berkenaan dengan security makanan. Untuk jangka masa panjang, adakah Felda bercita-cita nak jadi supplier pembekal pedaging ayam terbesar ataupun share-nya itu besar dalam pasaran tempatan, Datuk? Mungkin pada satu peringkat di masa hadapan nanti kita kalau skill ataupun jumlah ternakan dan hasil yang kita perlu jual memerlukan Felda menceburi bidang marketing ataupun jadi supplier kepada pasaran, itu kita akan lihat pada masa akan datang. Tapi buat masa ini yang penting kita cari minat peneroka dan generasi. Kedua, kita cari off-taker. Sebab banyak antara projek-projek yang lalu yang kita tidak berapa berjaya ada kerana pemasaran produk itu sendiri agak terhad dan kita tak dapat harga yang baik. Jadi kalau di kawasan Felda ni, rata-rata lah projek apa kalau kita tanam jadi. Kalau tanam cili-cili berbuah, kalau tanam ubi-ubinya keluar. Tetapi masalahnya pasaran dan jualan. Jadi memang pendekatan kita buat masa ini, kalau kita buat projek di tambahan seperti ini, kita pastikan kita dapat dulu off-taker ataupun pembeli untuk kunci ataupun lock jumlah jualan yang kita boleh buat dan juga harga yang kita boleh dapati di pasaran. Sebab kalau kadang-kadang bila hasilnya terlalu banyak, harganya akan runtuh. Harganya akan turun. Bila harga turun, jadi income kepada peneroka agak tidak memuaskan. Jadi apa-apa projek pun, kalau hasilnya bagus, harganya bagus, pendapatannya bagus, saya rasa akan ramai lagi peneroka dan generasi berkecimpung dan berminat dalam projek-projek seperti ini. Dan kalau dapat ambil market share lebih besar, bila orang kata ayam Felda. So nak cari ayam Felda. Baru tadi punya harga tu lebih kompetitif, Datuk, ya.
Ya, itu berkenaan dengan isu sekuriti makanan dan menarik bila Datuk sebut bahawa ada beberapa perkara yang Felda dah cuba buat tapi tak apa menjadi atas beberapa faktor. Tadi notnya sedikit positif, ini kita nak meneroka cabaran. Projek rintis satu. Itu difahamkan bahawa antara projek rintis sentuhan kasih itu tak berapa nak capai objektif dia. Dan dia sebut tadi ada projek tambahan, projek rintis yang mana akhirnya untuk kebajikan. Peneroka, apa yang kita boleh belajar dari pengalaman-pengalaman ini Datuk? Supaya projek rintis sekurang-kurangnya bila kita mula, dia boleh jadi go big. Dia bukannya kita go home. Itu yang seperti yang sebut tadi. Kita kena pastikan projek-projek rintis seperti sentuhan kasih untuk masa hadapan. Nombor satu, kena peserta tu memang berminat untuk bekerja ataupun menceburi dalam aktiviti yang kita dah kena pasti. Kedua, mesti projek yang hasil jualannya baik supaya pendapatannya bagus. Jadi apa-apa pun aktiviti, kalau pendapatannya lumayan, saya rasa ramai akan berminat. Jadi daripada apa yang kita pelajari melalui projek-projek kita yang lepas, antara tanaman yang kita buat tu hasilnya kurang lumayan. Jadi bila hasil kurang lumayan dan peserta pun tak berapa nak minat, itu resepi yang resepi to fail lah. Jadi ke hadapan kita dah tengok pengalaman kita yang lepas, kita kena pastikan projek yang kita buat ni mesti hasilnya baik. Ada pembeli, harganya bagus. Baru ada minat daripada peserta. InsyaAllah kalau faktor-faktor tu dapat dikenal pasti dan diatasi, insyaAllah projek-projek akan berjaya. Datuk, saya ambil contoh daripada YB Rafizi Ramli bila dia sebut tentang nak buka satu tanah untuk tujuan pertanian, kerajaan akan supply teknologi baja supaya dia punya pertanian tu pertanian bersifat berteknologi tinggi ke hadapan. Untuk meneroka Felda, adakah ada rancangan itu juga? Sebab Datuk sebut 2-3 kali juga pasal minat ni. So minat ni orang tak nak minat berpanas, orang nak minat sembur baja pakai drone. itu lebih selesa khusus untuk generasi kedua ketiga ya Datuk. Kita ada cuba beberapa teknologi, tapi kena pastikan kos teknologi itu tak terlalu tinggi. Sebab kita tak mungkin bila sampai satu tahap skillnya besar, kuantitinya besar, boleh kita spread ataupun kongsikan kos tu dengan keluasan atau projek ataupun tanah yang luas, boleh we have to bear in mind that we still have to be competitive. Because market dictate the price. Tapi memang saya rasa ke hadapan nanti ataupun mungkin dah ada sekarang projek-projek ataupun teknologi-teknologi yang dah agak di dalam kemampuan petani-petani. Tapi kalau ada bantuan daripada kerajaan memang dialu-alukan lah. Kalau ada teknologi-teknologi daripada mana-mana agensi kerajaan untuk membantu Felda dan peneroka, kita memang sedia menerima dan boleh cuba lah. Ya. Itu berkenaan dengan pastikan bahawa projek rintis atau projek tambahan itu semua lebih berkesan khususnya untuk berikan kebajikan kepada peneroka khususnya generasi akan datang supaya Felda ni legasinya itu berterusan untuk 60 tahun lagi akan datang, bukan hanya terhenti dalam masa yang terdekat ini. Kita beralih kepada kenyataan daripada Pengerusi Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Kebersihan Pelan Pemulihan Felda, Tan Sri Abdul Wahid Omar Datuk, yang mana katanya kecekapan pengurusan dan disiplin kewangan perlu dipertingkatkan. Soal itu saya yakin itu sedikit teknikal, mungkin kita berikan ruang yang selesa kepada Datuk untuk jelaskan apakah tindakan-tindakan langkah terkini Datuk. Memang semasa perbincangan di dalam Jawatankuasa Task Force yang lalu dan dapatan daripada Task Force itu sendiri, di mana beberapa kelemahan dalam Felda, terutamanya tata kelola, sistem, proses dasar yang agak lemah, perlu ditangani dan ditambah baik. Dalam masa 3 tahun yang lepas, memang itu yang telah kita lakukan dengan merombak balik proses kita, sistem kita, dasar kita supaya lebih baik. Apapun kita mengelola ataupun mengurus ladang peneroka berjumlah 112,638 peneroka kali 10 bermakna dalam 400,000 hektar lebih. Ini satu size
peladangannya agak luas. Jadi memerlukan satu sistem yang real time, online, supaya kita dapat mengelola ladang dengan lebih efisien, dengan mendatangkan hasil yang lebih baik. Itu yang kita telah lakukan dalam masa 3 tahun yang lepas, dan diharap dengan disiplin yang kita tegaskan dalam pengurusan ladang dan rancangan Felda, kita harap akan mendapatkan hasil dan memberi kejayaan yang lebih kepada Felda dan juga peneroka. So, sistem memang kita dah kenal, kita sedang laksanakan, sedang membangunkan sistem baru, sistem akaun yang baru, di mana kita incorporate semua division ataupun bahagian-bahagian dalam Felda untuk mengeluarkan paysheet dan penyatu hutang peneroka secara real time. InsyaAllah projek ni akan selesai pada hujung tahun ni, dan pada mula tahun 2024 kita akan guna sistem baru di mana pengeluaran paysheet dan juga penyata hutang peneroka akan boleh berlaku mungkin on time dan real time. Dia macam cloud system, maknanya dia synchronize semua 11 tanah rancangan. Berbanding dengan masa-masa dulu, nak keluar paysheet, nak keluar penyata hutang tu agak lama. Jadi bila lama, banyak peneroka tertanya-tanya berapa hutang dia, berapa hasil dia, apa yang dipotong daripada pendapatan dia. Jadi dia melibatkan trust deficit, ada hilang kepercayaan antara peneroka kepada Felda. Alhamdulillah dalam masa tahun 2 ni kita dah dapat semula keyakinan daripada peneroka ke atas pengurusan Felda yang menguruskan ladang-ladang peneroka itu sendiri. Jadi insya-Allah dengan penambahbaikan sistem dan proses dalaman dan perakaunan Felda, kita dapat balik keyakinan daripada peneroka. Ya. Satu lagi Datuk berkenaan dengan pengurusan kewangan, yang mana Tan Sri Abdul Wahid juga sebut berharap supaya tidak ada lagi pemberian pendahuluan hutang seperti sebelum ini. Jadi adakah Felda akan lebih disiplin dan soal pengurusan tabung tanaman semula, soal kos-kos lain, bagaimana ya dalam hal ini khususnya bila melibatkan itu berkait dengan soalan yang sebelum ni tadilah, dengan penambahbaikan sistem kita sendiri, kita harap tak berlaku lagi, tak berulang lagi cerita-cerita lama di mana kos-kos yang kita telah bila Felda menguruskan ladang peneroka, rata-rata kos operasi itu didahulukan oleh Felda. Jadi kalau kita tak rekod kerja-kerja di ladang dengan cara yang tepat dan tak mengira kos yang dibelanjakan kepada setiap peneroka, setiap lot, setiap ladang itu dengan cara yang betul, agak rumit untuk Felda collect balik dana yang telah didahulukan untuk kos operasi ladang peneroka itu sendiri. Jadi insya-Allah dengan apa yang kita telah laksanakan dalam masa 2 tahun ini, kita dapat balik keyakinan, macam tadilah, dapat balik keyakinan dan peneroka tak sangsi lagi pengurusan Felda dan kos yang dimasukkan dalam paysheet peneroka itu sendiri. Jadi dengan itu, bila peneroka yakin, dia akan secara tak langsung bayar balik kos yang telah didahulukan tadi. Jadi Felda pun tak adalah kekurangan dana. Di antara sebab kekurangan dana sebelum ni adalah pengutipan balik kos operasi ladang tu tak lancar. So kalau dulu kena kejar, lepas ni kita email je. Saya tahu Online semua. Dan bila sebut tentang hal tersebut, saya nak sentuh juga berkenaan beberapa isu yang dibangkitkan tadi, yang mana pengurusi Felda juga sebut bahawa kita nak jadikan Felda ini dia lebih membangun, lebih tingkatkan untuk masa hadapan. Jadi komunikasi Datuk dengan pengurusi Felda baru, ada apa visi-visi yang boleh kita kongsikan? Antara wadah utama ataupun visi utama Datuk Seri Ahmad Sabri Syed dalam masa 7 hari ini adalah Felda 5.0. Ini saya rasa berkait rapat juga dengan Malaysia Madani yang
diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Felda 5.0 ni merangkumi semuanya dari segi digital, dari segi pengurusan, tata kelola, amanah, integriti oleh semua warga Peneroka dan juga Felda itu sendiri. Jadi dengan kita dah lihat sebelum ni Felda dah pernah cemerlang. Ada satu masa Felda mempunyai dana sebanyak 8 ataupun 9 bilion. Jadi dengan adanya dana yang besar, berarti Felda itu sendiri kukuh dan kuat. Jadi kalau Felda kuat, lebih banyak lagi Felda dapat membantu Peneroka. Itu yang kita nak terjemahkan sekarang. Antara tujuan utama pelan pemulihan Felda ni adalah memperkasakan Felda itu sendiri dulu. InsyaAllah bila Felda dah kuat dan perkasa, kita dapat buat lebih banyak aktiviti lagi untuk menjaga kebajikan Peneroka. Dan ini bukan perkara yang baru. Felda pernah cemerlang dan saya yakin dengan penambahbaikan yang kita sedang lakukan, Felda boleh cemerlang semula, dan bila Felda cemerlang, insya-Allah Peneroka maju, Peneroka sejahtera, Felda Madani. Itu yang kita nak tunggu tu. Akhirnya keluar tagline untuk sambutan Peneroka tahun 2023. Itulah tu, cantik itulah tu. Dan menarik bila Datuk sebutkan, saya sebut bahawa Felda yang kukuh dan ketika ini kita bersifatkan sebagai Felda on track. On track. Betul Datuk ya? InsyaAllah. Dan pada akhir tahun ini kita harapkan supaya sistem perakaunan boleh dilaksanakan. So itu akan lebih banyak membantu Felda untuk kemaskan soal kewangan. Yang terakhir tu berkenaan dengan kemandirian. Sebab Datuk sebut tadi, Felda pernah cemerlang dengan dana yang banyak, boleh berdikari. Tak perlulah bergantung pada siapa-siapa sebab cukup dana untuk bantu Peneroka dalam soal pengurusan. Untuk Peneroka, untuk harapannya ada rancangan-rancangan untuk bantu Peneroka juga supaya mereka boleh berdikari, Datuk? Memang Felda sentiasa membantu Peneroka. Bila kita sebut pasal Peneroka, kita dah buat kajian. Rata-rata, majoriti Peneroka boleh dikatakan, terutamanya untuk tahun 2022 lah, of course, ini semua bergantung pada harga sawit. Rata-rata pada tahun 2022, majoriti Peneroka mendapat pendapatan melebihi 2,500. Ada yang sampai 15,000 di tahun 2022. Hanya segelintir di kalangan Peneroka, mungkin tak melebihi 15%, terutamanya Peneroka getah yang masih memerlukan bantuan. Itu antara topik utama perbincangan hari ini dalam ucapan-ucapan Ketua Peneroka Cik Sulong bin Jamil bahawa Peneroka getah memerlukan bantuan. So memang kita mempunyai lebih kurang hampir 11,000 lagi Peneroka getah di dalam kawasan Felda yang memerlukan bantuan. Tapi untuk Peneroka sawit, majority, I would say 80% mendapat hasil yang agak lumayan untuk tahun 2022. Jadi memang ada lagi Peneroka yang memerlukan bantuan. Maknanya bila memerlukan bantuan belum berdikari lah. Jadi kita perlu bagi sara hidup, kita perlu bagi beberapa sumbangan kepada Peneroka untuk menjalani hidup mereka di kawasan Felda. Baik, terima kasih kepada tamu kita, Datuk Amiruddin Abdul Sattar, merupakan pengarah besar Felda. Banyak perkara yang dikongsikan, banyak visi, banyak harapan yang insya-Allah akan dilaksanakan dan kita berikan tumpuan juga kepada kebajikan-kebajikan pada Peneroka. Itu sahaja untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.